Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3 akan membincangkan tajuk permainan tradisional. Antara permainan tradisional yang kami akan bincangkan ialah gasing, tarik upih dan juga layang-layang. Saya akan menceritakan sejarah dan asal-usul bagi ketiga-tiga permainan tradisional tersebut. Sejarah dan asal-usul gasing. Ada 3 sumber tentang sejarah gasing. Yang pertama, menurut sumber dari Terengganu, gasing berasal dari permainan buah berembang. Buah ini dipusingkan menggunakan tangan dan buah yang berpusing paling lama dan paling ligat dianggap sebagai pemenang. Gasing itu sendiri berasal dari perkataan gah berpusing. Yang kedua, sumber dari Kedah mengatakan gasing berasal dari permainan laga telur ayam. Telur ayam dipusingkan dan dilagakan. Dari situ tertimbullah idea untuk mencipta gasing. Paksi diletakkan supaya gasing berputar laju dan menegak. Gasing yang diputar dengan tangan kurang ligat dan berputar, dan pusingannya tidak tahan lama. Oleh itu, tali digunakan supaya dapat memusingkan gasing dengan lebih ligat dan lama. Dan yang ketiga, sumber dari Sungai Pahang mengatakan gasing berasal daripada peralatan memburu binatang. Pemain gasing veteran dari Sungai Pahang menyatakan bahawa gasing dahulunya merupakan senjata untuk memburu binatang. Gasing yang berbentuk leper dan bulat akan berputar dengan ligat apabila dilemparkan ke badan binatang buruan. Idea permainan gasing dikatakan datang daripada aktiviti masa lapang para pemburu yang pada mulanya bertujuan menguji kecekapan melempar gasing ke sasaran. Seterusnya, sejarah dan asal-usul tarik upih. Sebenarnya, sejarah permainan tarik upih pinang ialah tidak diketahui. Yang pasti, permainan tarik upih pinang terdapat di Nusantara seperti di Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Upih pinang adalah pelepah ataupun pangkal daun pokok pinang. Lazimnya, apabila pelepah ini tua, ia akan luruh atau jatuh ke tanah. Ketika pelepah ini jatuh, ia masih berguna. Daun pinang dari pelepah itu akan dibuang dan dijadikan hulu atau tempat untuk menarik upih tersebut. Selain pelepah pinang, pelepah kelapa juga turut digunakan. Akhir sekali, sejarah dan asal-usul layang-layang ataupun wow. Permainan layang-layang juga dikenali dengan nama wow, merupakan satu aktiviti menerbangkan layang-layang tersebut di udara. Perkataan wow dikatakan berasal dari perkataan Kerajaan Melayu Patani, Tai, memandangkan negeri seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah menggunakan perkataan tersebut. Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di pantai barat dan selatan semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka dan Johor. Ini dapat dibuktikan menerusi catatan Tun Sri Lanang yang menyatakan bahawa Raja Ahmad bermain layang-layang bersama pemuda-pemuda serta kerabat diraja. Selain itu, kemunculan nama wow juga dikaitkan bunyi yang terhasil daripada busur yang diikat pada wow. Apabila dinaikkan ke udara, daun ibus yang dipasang pada busur tersebut akan menghasilkan bunyi wow secara berirama. Wow bulan merupakan antara jenis wow yang paling popular di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kaum apakah yang akan bermain permainan tradisional iaitu wow, gasing dan tarik upih. Permainan wow ataupun lebih dikenali layang-layang suatu ketika dahulu lebih popular di kawasan pedalaman iaitu di kawasan pantai dan kawasan lapang seperti di padang, sawah padi dan sebagainya. Kini, permainan tersebut telah mulai popular dan diminati oleh pelbagai kaum termasuklah mereka yang menetap di kawasan bandar. Kaum yang mempopularkan permainan wow ialah kaum Melayu dan Siam yang ramai tinggal di negeri tersebut. Perkataan layang-layang pula digunakan di kebanyakan negeri-negeri seperti di pantai barat dan selatan semenanjung Malaysia seperti Selangor, Melaka dan Johor. Seterusnya adalah permainan gasing. Gasing merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu seperti semenanjung Melayu, Sumatera dan Kepulauan Riau turunan sejak dahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing biasanya dipertandingkan antara kampung. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar. Begitu juga dengan permainan tarik upih yang biasa dimainkan oleh semenanjung Melayu, Sumatera dan Kepulauan Riau turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Razwa daripada kumpulan 3. Pada hari ini saya akan menceritakan atau menerangkan sedikit tentang tutorial bagaimana nak bermain gasing paku. Sebelum
gasing paku ni kita perlu ada 3 benda ni, iaitu gasing, itu gasing, kedua adalah tali, dan yang ketiga adalah penutup botol. So first kali kita akan masukkan tali dalam penutup botol ni. So kita kena tebuk di bahagian tengah penutup botol ni, and then masukkan tali. Kita dah masukkan tali ni, and then hujung tu kita simpul. Dah siap. Function penutup botol ni adalah untuk stopper dekat celah tali. So bila kita nak balik, tak lantar, campak tali ni. Macam tu lah. So nampak. Jadi setup untuk bermain gasing dah siap. So tinggal untuk lilit and then balik. So saya akan tunjuk secara close up bagaimana saya lilit tali pada gasing ini. Okay, let's go. Okay, first kali kita ambil tali ni, kita letak kat body dia, and then kita pusing daripada paku ni. Pusing, 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 min. Pusing, pusing, sampai habis tali. 3 saat kemudian. Then jadi saya pegang macam ni. So selitkan betul kat sini. Betul ke? Layang-layang atau wow ini biasanya dimainkan pada waktu petang, selepas asar dan sebelum waktu maghrib. Ini kerana kadar tiupan angin sangat aktif dan mampu menerbangkan layang-layang. Antara kawasan yang sesuai untuk bermain layang-layang seperti di padang rumput yang luas, sawah padi, atas bukit dan tepi pantai. Kebiasaannya, wow akan dimainkan oleh 2 orang, iaitu seorang akan memegang wow dan seorang lagi dipanggil juru anjung yang memegang tali. Apabila angin bertiup, maka tali akan ditarik melawan arus angin dengan cara menghulur dan menarik tali sehingga wow tersebut tinggi di udara. Jadi saya akan menjelaskan serba sedikit tentang layang-layang ni. Jadi layang-layang ni adalah salah satu daripada layang-layang di zaman moden. Kalau dulu dia diperbuat daripada plastik ataupun kertas. Jadi sekarang zaman sekarang dia lebih menggunakan kain nylon. So ini adalah salah satunya. Layang-layang ni saya beli RM15. Cara bermain layang-layang ni memerlukan 2 orang. Seorang akan pegang tali, menarik tali, dan seorang lagi akan pegang layang-layang ni. So nak terbangkan layang-layang ni, seorang tu kena lari, lepas tu seorang lagi tu kena lepaskan. Halo, nama saya Muhammad bin Abdullah. Hari ini saya akan memperkenalkan tali UOP, iaitu tali permainan tradisional berasal daripada Pulau Pinang, menggunakan daun pinang, tapi ataupun boleh guna daun kelapa, tapi bagi yang kita guna daun kelapa je. So peraturan senang je, tali kena ada 2 pemain atau 3, satu penari, satu penunggang. Penari akan tarik penunggang dari garisan mula hingga pendamat, dan peraturan, salah satu peraturannya tak boleh berdiri atau tak boleh ada pemain lain yang kacau. Dan setiap round ada 2, dari mula ke tamat dan pusing balik ke pemula tadi. Itu kira 1 round. Siapa yang sampai dulu, dia menang. Harapan saya ialah saya mengharapkan generasi muda dan generasi yang akan datang mengetahui tentang permainan tradisional dan mendalami tentang permainan tradisional
tradisional yang telah ditelan di zaman. Harapan saya ialah permainan tradisional Malaysia menjadi terkenal di setiap pelosok dunia. Harapan saya terhadap permainan tradisional kita ni adalah supaya permainan tradisional kita ni dipertandingkan di peringkat antarabangsa, supaya kita punya keunikan budaya dan juga permainan tradisional dikenali di peringkat antarabangsa. Harapan saya bahawa generasi yang akan datang dapat mengenali budaya orang Melayu melalui permainan tradisional supaya tidak lupa asal-usul tanah Melayu. Harapan saya ialah supaya dapat menyeratkan dan mencetuskan suasana menghibah dan harmoni dalam masyarakat, tidak mengira bangsa dan budaya pada masa akan datang. Cara untuk mengekalkan permainan tradisional ialah melakukan pertandingan permainan tradisional di peringkat sekolah rendah ataupun menengah pada setiap tahun. Okey, bagi pandangan saya, cara-cara untuk mengekalkan permainan tradisional ni adalah antaranya mewujudkan satu pembelajaran mengenai permainan tradisional di peringkat awal kanak-kanak. Apabila di peringkat kanak-kanak sudah tahu mengenai permainan tradisional, insya-Allah apabila mereka dah besar nanti, mereka akan ingat dan akan memberitahu kepada anak-anak mereka juga. Okey, pada pendapat saya boleh mempraktikkan permainan yang sedia ada, contohnya moden yang sekarang telefon pintar, tapi gabung dengan permainan tradisional dalam bentuk digital. Sebab zaman sekarang memang ada semua pakai telefon pintar sekarang. Tuntasnya, kita sebagai seorang rakyat Malaysia perlu menghargai kita punya permainan tradisional, kerana permainan tradisional ni dapat memberikan banyak impak positif dan juga faedah kepada kita. Antaranya, dengan permainan tradisional kita dapat mengeratkan silaturahim, dan seterusnya dengan permainan tradisional juga kita juga dapat menjaga kesihatan kita dengan memainkan permainan tradisional. Dan tidak lupa, permainan tradisional juga adalah satu bentuk identiti bagi kita, bagi seorang rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu hargai dengan sepenuh jiwa dan raga.